Okey. So kita mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Salam Jumaah untuk semua. Kita berada dalam siri webinar ke-11 anjuran pengajaran. So bagi mereka yang for those of you who have been following us diligently, so thank you so much. Terima kasih banyak kerana terus bersama pengajaran dalam siri webinar kami. Dan pagi ini kita sangat beruntung kerana penceramah kita ialah seorang yang sangat berkaliber, yang penerima anugerah di peringkat universiti, pelbagai universiti, bukan UKM sahaja, serta kebangsaan. Tidak lain lagi ialah yang berusaha Dr. Hasanah Abdul Hafiz dari Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Dr. Hasanah ialah pensyarah kanan di UKM. Bidang kepakaran beliau ialah antara lain termasuk fiqh zakat, dakwah berbantukan teknologi serta e-pembelajaran. Beliau berkecimpung dalam bidang teknologi pembelajaran sejak tahun 1998 dan telah menerima pelbagai anugerah sewaktu di USM serta now di UKM, anugerah perkhidmatan cemerlang, dan juga di peringkat kebangsaan beliau telah menerima pelbagai anugerah dan antaranya ialah anugerah bahan e-pembelajaran kreatif dan interaktif video pembelajaran di peringkat kebangsaan serta naik johan anugerah pemikiran dan reka bentuk semula pendidikan tinggi Malaysia, dan beliau juga telah memenangi anugerah buku negara kategori buku umum pengajian Islam. Dan satu lagi unik mengenai Dr. Hasanah ialah beliau juga penulis blog. Blog beliau ialah www.drhasanah.com yang mana blog juga pernah memenangi anugerah di peringkat kebangsaan, tempat pertama kategori terbuka educational blogging peringkat kebangsaan. So very very fortunate, sangat bertuah mendapat penceramah sangat berkaliber ni, dan topiknya juga agak unik. Satu topik yang berbentuk soalan, pasak e-pembelajaran letak di mana? So tanpa melengahkan masa, kita persilakan Dr. Hasanah. The floor is yours, Dr. Hasanah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Prof. Madia, Dr. Rehana Maidin daripada Pengajaran Universiti Kebangsaan Malaysia. Alhamdulillah kita dapat jumpa hari ini. Okay. Bila dengar pengenalan yang Dr. Rehana sebut tadi, seram pula. Sebenarnya saya biasa-biasa sahaja. Itu adalah benda yang dia sebenarnya macam satu hobi. Hobi pada saya bila kita rasa seronok, kita rasa suka, bila ada masa lapang kita akan cuba buat sesuatu yang sebelum-sebelum ni tak pernah terfikirlah kita nak buat. Jadi Alhamdulillah ya tuan-tuan dan puan-puan semua yang ada bersama kita pada pagi ini, saya ingin bawa satu persoalan untuk yang kita fikirkan bersama, iaitu pasak e-pembelajaran letaknya di mana. Jadi pasak itu bila sebut pasak, saya kongsikan skrinnya Dr. Rehana sekejap. Jadi bila disebutkan pasak e-pembelajaran itu, pasak itu sendiri apa dia? Pasak itu sendiri apa dia? Jadi kadang kita tanya orang kan pasak itu apa, ada yang kata pasak itu macam tiang, ya, rumah mesti ada tiang, kalau tidak ada tiang nanti dia runtuh. Pasak itu ada ada yang kata pasak itu paku, pasak itu adalah sendi-sendi, kayu-kayu yang diletakkan berselang-selang, ya, seolah-olah dia akan masuk satu sama lain, maka ia akan menjadi satu pasak. Jadi kita sekarang ni kan Masya Allah ya, dah lebih 20 juta kes COVID-19. Kita secara tiba-tiba ya Dr. Rehana kena mengajar, kena ubah, transform kita punya pengajaran kepada online, ya, kepada atas talian. Dan ini memanglah berlaku secara tiba-tiba.
dan ramai yang tidak bersedia, ramai yang tak dapat nak, orang panggil apa, move on lah. Ya, masih merasakan ada sesuatu yang mereka kehilangan apabila tidak dapat mengadakan kelas bersemuka. Jadi kita nak balik kepada basic bila bercakap tentang e-pembelajaran. Bagi siapa yang kenal saya, memang selalunya kalau saya berbengkel, saya akan bagi bengkel teknikal, macam mana nak buat e-book, macam mana nak buat e-content, macam mana nak buat video, macam mana nak gunakan UKM Folio, e-learning portal, MOOC dan sebagainya. Tetapi hari ini saya nak bawa kepada satu perbincangan yang kita balik kepada asas. Balik kepada asas iaitu fundamental ya. Apa yang kita buat ni? Kenapa kita buat semua ni? Jadi inilah yang saya cuba nak bawa dalam perbincangan pada hari ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan semua ya, kalau ada apa-apa soalan, boleh tanyakan dalam ruangan FAQ ya. Okay, Dr. Raihana pun kalau ada mungkin ada apa-apa nak tanya ke, sebab mungkin tak faham ke, mungkin saya short sendiri kan, cakap orang tak faham, parah juga. Okay, jadi lihat pada gambar ni. Terang-terang dah tulis, tak payah tanya ni apa kan. Ini adalah Istana Seri Menanti yang sangat cantik. Ya, sangat cantik. Istana Seri Menanti ini terletak di Kuala Pilah. Ya, Negeri Sembilan. Dia sangat istimewa kerana apa? Dia satu istana setinggi 4 tingkat. Ya, tiang dia ada 99 tiang. Tetapi yang uniknya, dia tidak ada paku besi yang digunakan untuk bina istana agam yang seperti ini. Macam mana nak buat? Inilah kehebatan seni tukang kayu dahulu, di mana mereka menggunakan pasak daripada kayu. Ya, pasak daripada kayu. Hebat ya. Jadi pasak ini di teknik pertukangan ini telah menghasilkan output yang Masya Allah ya. Menghasilkan satu istana yang sangat cantik, Istana Seri Menanti yang menjadi kemegahan. Okey, yang ni memang ramai dah tahu. Saya nak tunjuk satu gambar lagi, Dr. Raihana. Cuba tengok ini gambar apa, Dr. Raihana? Wah, saya lah yang kena jawab sebab tak jawab sebab kita tak boleh nak tanya orang ni. Okey, audience kita. Ni kat apa ni? Nampak macam museum. Okey. Sebab ada tanda kat depan tu. Ya, nampak ada macam ni kan. Tapi saya grew up dekat Negeri Sembilan. So kami kawasan tu penghulu punya rumah besar macam ni. Kami tinggal dululah 1970s macam tu. So rumah macam ni biasalah nampak dekat kawasan perumahan kami dulu. Okey. Jadi macam ni. Saya nak bagi saya boleh bagi link ke dekat sini? Dekat FAQ saya boleh bagi link tak? Boleh. Okey. Saya bagi satu link ya dekat dalam ruangan FAQ. Nampaknya Puan Nur Farida dah jawab dah. Itulah dia sebenarnya ya. Itu adalah Rumah Pantun UKM. Masya Allah, Rumah Pantun UKM. Okay, saya stop kejap. Saya nak share satu. Okay, saya ada bagi link. Cuba buka link itu. Okay. Dan link itu akan bawa kita ke ini ya, satu website yang disediakan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Inilah dia yang dinamakan sebagai Istana Puteri Bongsu yang terletak di Taman Pantun UKM. Dan kalau kita tengok Istana Seri Menanti itu hebat dibina, satu istana 4 tingkat tanpa punya paku, rupanya dekat dengan kita juga. Siapa yang selalu lalu depan UKM akan nampak inilah dia Istana Puteri Bongsu, Taman Pantun UKM yang juga dibina tanpa menggunakan paku besi ya yang asalnya. Okay, jadi kalau kita akses dalam website ni, dia interaktif lah juga, seronok ya. Macam macam kita berada di kawasan Istana Puteri Bongsu ini sendiri. Jadi saya klik kat sini dan dibawa masuk ke dalam. So saya scroll, Masya Allah, inilah dia
salah satu istana yang tidak menggunakan paku besi. Kita main-main sekejap, kita tengok apa lagi yang ada. Ya, indahnya, Masya Allah ya, indahnya seni ukiran dan bangunan ini tetap teguh. Cuba perhatikan ya, di bahagian tepi-tepi ni, ya, di bahagian tiang dia, di bahagian atas dia memang tidak ada, dia memang menggunakan yang asalnya menggunakan pasak kayu semata-mata untuk didirikan. Jadi boleh explore lagi. Okay, ada banyak lagi gambar-gambar yang diberikan. Ini pandangan dari bawah. Jadi kita nampak dekat sini. Apa ni? Ya, yang di sebelah kiri ni, ya, yang di sebelah kanan ini. Inilah seni pasak. Seni pertukangan pasak di mana satu kayu yang besar dibuat lubang, dimasukkan kayu yang lain, kemudian dicantum-cantum, dan ada kalanya nampak di sini ni ya, kayu-kayu kecil yang dimasukkan ke dalam lubang-lubang untuk mengikat. Untuk mengikat struktur bangunan ini supaya menjadi kukuh. Masya Allah. Luar biasa ya sebenarnya kehebatan arkitek Melayu kita dahulu. Baik. Jadi kalau daripada perbincangan kita tadi, pasak itu kita boleh kalau kita nak rumuskan lah ya, pasak itu dia adalah macam ialah objek-objek kayu ya, seperti yang rupa dia seperti paku kita pada hari ini. Ada juga yang seperti baji ya, bentuk tiga segi yang diletakkan, diselitkan di celah-celah struktur bangunan untuk nak mengukuhkan satu-satu bangunan. Okey. Saya share skrin sekejap ya. Okey, seterusnya ini pasak moden pula. Sorry ya, gambar ni gambar ambil dari Shopee. Siapa yang suka Google ya, kalau buka Google je mesti nak buka shopee.com.my dulu. Cuba search perkataan pasak. Jadi ini bila saya buka yang ni terkejut pula saya. Rupanya seller dari China pun dia guna perkataan pasak untuk jual ni, apa dia, besi kecil ni. Okay, kalau nampak gambar kat sini ya. Inilah dia, kita boleh kata pasak daripada besi pada hari ini yang dibenamkan ke dalam bumi untuk nak, kalau dalam gambar ini adalah untuk nak mendirikan kemah. Camping, kalau kita camping, kita nak buka kemah, kalau tak diletakkan pasak, camping tepi laut, angin tiup. Masya Allah, terbang dengan kita sekali terbang dalam tu kan Dr. Rai? Kan Dr. Rai? Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau dalam satu-satu institusi, satu-satu pentadbiran ya, kalau disebut pasak negeri, maksudnya adalah orang ternama dalam negeri itu. Kalau disebut dia panggil apa, pasak rumah ya, itu adalah kayu-kayu ataupun alat lah yang digunakan untuk menyokong. Tetapi kalau kita balik kepada pembelajaran, maka yang dimaksudkan dengan pasak itu bagaimana? Okey. Jadi untuk kita punya sesi ni ada macam kelas agama juga pun adalah agaknya ya. Jadi saya bawakan satu ayat Al-Quran di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iaitu Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan ditingkatkan ya beberapa darjat. Ya, kalau bagi rakan-rakan ahli akademik kita, Allahu Akbar. Ya, Allah dah letak satu tempat yang special untuk orang-orang yang rajin belajar, yang rajin menuntut ilmu. Apatah lagi kalau sampai satu level menyebarkan ilmu. Jadi dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 ini Allah Subhanahu Wa Taala hendak menekankan tentang satu kedudukan yang lain sikit
yang diberikan untuk orang-orang yang beriman dan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, hadis ni famous juga ni, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, iaitu menuntut ilmu fardu, satu kefarduan lah, wajib lah untuk setiap muslim. Jadi kalau dalam konteks kita dekat universiti kan ni, tiba-tiba kena PKP, COVID ni, ya Allah, jadi satu benda yang sangat berbeza dalam cara kita nak belajar. Jadi tiba-tiba saja pelajar menjadi susah nak belajar, jauh balik dekat kampung apa semua. Tetapi kita kena balik kepada asas bahawa menuntut ilmu itu adalah fardu. Ya, menuntut ilmu adalah fardu, dan kita juga macam ada satu kontrak kan, kontrak lah secara maknawinya, iaitu perjanjian untuk kita menyampaikan ilmu kepada pelajar, dan pelajar juga bila masuk universiti dia ada kontrak ilmu dia, iaitu dia hendak menuntut ilmu. Jadi walau apa sahaja yang berlaku, COVID tak COVID ke kan, di rumah internet tak ada internet, kita cuba sedaya upaya untuk terus menuntut ilmu. Bila lihat kepada dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis, sebenarnya ada banyak lagi lah dalil dia kalau yang sebut dalam Al-Quran tentang pentingnya keilmuan itu. Saya belajar, mengajar, kedudukan orang yang belajar, kepentingan ilmu, menjadi kebat dan sebagainya. Tapi bila lihat dalam keadaan sekarang ini, yang keadaan yang situasi yang agak terhalang, maka mahu tidak mahu kita kenalah transform, ya, buat perubahan secara tiba-tiba daripada pembelajaran yang bersemuka biasa kepada pendekatan yang lebih dirasakan munasabah, bersesuaian pada masa ini, iaitu secara pembelajaran. Okey, bila melihat kepada dalil-dalil seperti ini, ia sebenarnya boleh dirumuskan, dikumpulkan sebagai salah satu daripada matlamat yang mahu dicapai oleh syarak, ya, maqasid syarak. Maka kita maqasid syariah. Jadi maqasid syariah ini kita boleh jadikan ia sebagai satu pasak untuk pembelajaran. Bila disebut maqasid syariah ni apa dia pula maqasid kan, orang duk sebut-sebut ni. Jadi maqasid syariah ialah mafhum dalil syarak secara kulli. Allah tak faham kot dah. Okey, mafhum dalil syarak maksudnya kita iaitu kita hendak memahami tujuan-tujuan pensyariatan hukum serta rahsia-rahsia yang terkandung di sebalik hukum. Kenapa? Demi memelihara kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Jadi dekat sini saya bolkan perkataan maslahat. Bila sebut maqasid syariah, matlamat ataupun tujuan sesuatu hukum disyariatkan adalah kerana kemaslahatan. Lihat ya, tadi saya sebutkan ayat Al-Quran, saya bawa hadis yang mengatakan bahawa ilmu itu penting, menuntut ilmu itu wajib. Orang yang belajar, orang yang mengajar ini, dia ada satu level lain sikit daripada orang yang tidak mahu belajar. Maka kenapa semua itu? Kenapa kena belajar? Logik akal kita pun dapat menjelaskan bahawa belajar adalah untuk kemaslahatan siapa? Kemaslahatan Allah ke? Tidak. Ya, adalah untuk kemaslahatan hidup manusia sama ada di dunia dan di akhirat. Jadi, ilmu maqasid syariah ni yang orang duk sebut-sebut sangat, dia satu yang uniknya, pengasas sebagai ilmu maqasid syariah ni, siapa dia? Pengasasnya adalah Imam Syafi'i. Imam mazhab kita yang kita kasihi, beliaulah yang mengasaskan ilmu maqasid syariah.
Jadi daripada konsep-konsep asas yang ditentukan, yang disediakan oleh Imam Syafi'i itu, datanglah ulama-ulama lain selepasnya seperti Imam Ghazali, yang ramai suka Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa. Jadi imam lain seperti Imam Al-Juwaini, Imam Syatibi, Ibn Ashur dan sebagainya, dia mengupas lebih lanjut. Tapi kita tidak akan mendalamilah kitab-kitab apa semua tu, sebab nanti kan kita pergi jauh sangat, sedangkan kita nak pergi bagaimana maqasid syariah ini boleh memandu kita, boleh membantu kita dalam menentukan asas yang kuat bagi kita punya pendekatan pembelajaran. Jadi di kalangan ulama-ulama yang membincangkan maqasid syariah ini, akhirnya mereka simpulkan apa sahaja hukum, ya. Kenapa kita solat? Allah suruh solat. Apa tujuannya? Demi maslahat manusia. Mesti ada sesuatu di sebaliknya. Allah suruh kita puasa. Kenapa kita kena puasa? Ada sesuatu yang Allah nak tentukan, iaitu maslahat manusia. Ya, Allah tentukan hukum hakam untuk kita, bukan untuk Allah, ya, tetapi adalah untuk manusia itu sendiri. Okay, macam semalam ramai agaknya yang puasa sunat hari Khamis. Hari ni yang sambung puasa sunat hari Tasu'ah, dan besok ada hari kebesaran yang ramailah nanti akan berpuasa Ashura. Apa di sebalik amalan ibadat, ya, penentuan hukum ni semua? Semuanya akhirnya adalah balik kepada maslahat yang hendak diberikan kepada manusia. Okay, bukanlah untuk pencipta, kepada bukanlah untuk syariat ataupun untuk orang yang menentukan syariat itu. Kita ni sebenarnya minggu ni, ya, sampai ke hari Ahad, Isnin ni dia istimewa sikit kan, ya Dr. Rai, kerana kita baru je menyambut 1 Muharram, tahun baru Hijrah, ya, minggu lepas baru je 1 Muharram 1442 Hijrah. Oh, masing-masing masih rasa semangat. Tahun baru kan, mesti ada semangat. Okey. Minggu lepas tahun baru, dan ujung minggu ni 31 Disember ni kita akan sambut hari kemerdekaan pula. Jadi dia macam hati tu berbunga-bunga lah, ceria selalu. Okey, so balik sekejap, ya, kita balik kepada maqasid syariah tadi. Bila dibincangkan bahawa maqasid syariah, ya, tujuan-tujuan hukum, ya, di sebalik hukum itu, ya, ada rahsia-rahsia untuk kemaslahatan. Ya, perkataan maslahat ini dibincangkan secara panjang lebar oleh ulama. Tesis PhD saya bercakap tentang maslahat, ya, panjang lebar. Dalam tesis PhD saya bercakap tentang maslahat. Tetapi dalam tu lebih banyak pasal maslahat yang berkaitan dengan zakat lah. Cuma hari ini kita nak bercakap tentang pembelajaran. Okay. Bila bercakap tentang maqasid syariah, ya, nak menentukan, nak merealisasikan maslahat untuk manusia di dunia dan di akhirat, ada 5 perkara yang dibincangkan, yang dipanggil sebagai daruriyat al-khamsah, ataupun kalau bahasa mudahnya 5 perkara penting dalam maqasid syariah. Iaitu apa tujuan syariat, apa tujuan ditentukan hukum ni, hendak menjaga 5 perkara inilah. Okay, iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga nasab, keturunan dan menjaga harta. Sebenarnya kalau orang yang mendalami betul-betul ilmu berkaitan maqasid syariah, ada banyak lagi, panjang, ada yang kata 6, 7 dan sebagainya. Tapi kita nak fokus kepada 5 yang paling masyhur, iaitu menjaga agama, nyawa, akal, nasab, keturunan dan juga harta. Maqasid syariah ni, ya, dia bukan dibina macam tu sahaja, ya. Bagi setiap satu ini, ya, dia ada dalil-dalil yang spesifik lah untuk nak menjelaskan apa asas-asas ditentukan maslahat-maslahat maqasid syariah ini. Matlamat maqasid syariah, minta maaf. So, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, ya, dalam FAQ ke apa. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya minta Dr. Rai lah jawab.
Kita pergi satu persatu terlebih dahulu. Menjaga agama. Secara mudah ya, saya cuba jelaskan dalam satu ayat. Okay. Dalam maqasid syariah, kita kena jaga agama. Okay. Kerana apa? Ya, menjaga agama tu bagaimana? Iaitu dengan mengelakkan perkara yang mungkin melanggar dan memusnahkan asas agama Islam itu sendiri. Dan jadi kalau dalam pembelajaran, kalau bagi macamnya kalau dalam bidang pengajian Islam ke apa, benda ni pentinglah untuk kita terus menyampaikan ilmu. Kita pergi yang kedua, menjaga nyawa. Secara mudah ya, dalam satu ayat, menjaga nyawa ini maksudnya menjaga keselamatan nyawa, bukan nyawa kita sahaja tetapi nyawa orang lain juga. Dalam konteks COVID-19 ya, yang kita tengok statistiknya dulu naik, alhamdulillah turun. Tetapi kita tak boleh nak bersenang lenang kerana kalau kita lihat trend di Eropah dia naik. Dan kita sudah ada, kalau sekarang ni ada 2 kluster yang dia punya dia panggil apa, dia punya jenis virus itu adalah jenis yang sangat mudah tersebar. Ya, sampai ada yang disebut itu ada apa, kadang-kadang berlaku jangkitan secara sporadik. Maksudnya tidak tahu, dia tidak ada kontak dengan mana-mana orang yang disahkan positif tapi tiba-tiba kena ya, dijangkiti. Jadi ini satu benda yang sangat penting yang hendak kita jaga dalam pembelajaran dalam konteks semasa lah, iaitu hendak menjaga keselamatan nyawa sendiri dan orang lain. Maka bagi kalau di IPT ya, hendak menjaga nyawa ini dia ada 2 pecahan lah. Nyawa siapa yang paling utama lah ya. Ada 2 lah, iaitu pendidik itu sendiri dan juga orang yang hendak dididik ya. Pendidik dan muridnya. Ya, pendidik, guru dan murid, ya, guru dan pelajar. Jadi 2 golongan ini adalah golongan yang sekiranya banyak berlaku pertemuan bersemuka, maka ia akan menyebabkan tinggi lagi risiko jangkitan. Kita insya-Allah akan terima pelajar baru kan bulan 10 nanti. Jadi menjaga nyawa adalah satu benda yang sangat penting. Maka banyak langkah-langkah yang perlu dibuat supaya tidak adalah jangkitan yang berlaku semasa minggu, kalau di UKM kita sebut minggu 3M, minggu mesra mahasiswa, minggu suai kenal di tempat lain dan sebagainya. Dan kerana memang yang asal paling tinggi adalah menjaga agama, tapi dalam konteks sekarang menjaga nyawa itu sangat penting. Seterusnya ya, yang ketiga, menjaga akal. Menjaga akal ni maksud dia menyuburkan akal dengan menimba ilmu pengetahuan dan melindunginya daripada apa-apa yang merosakkan. Baik, bila bercakap tentang COVID-19, kebanyakan keputusan yang dibuat adalah dia nak menjaga nyawa. Bahaya bersemuka, susah nak buat penjarakan sosial, kes-kes sporadik makin banyak, jangkitan virus tu boleh berlaku dalam macam-macam cara sekalipun lah yang kita tak nampak. Tapi satu aspek yang ada dalam maqasid syariah yang kurang ditekankan dalam pembelajaran iaitu tentang menjaga akal. Menjaga akal. Jadi kat sini kita lihat walaupun sesuatu tempat itu, sesuatu situasi, satu keadaan itu didapati ada ancaman ke atas nyawa. Tetapi kalau kita ada jalan supaya akal, kreativiti, kebijaksanaan, keilmuan dan juga akal yang munasabah lah ya, kita kena jagalah ya. Kalau kita tak dapat jaga, maka ia juga sebenarnya boleh membawa kepada satu kebinasaan. Kebinasaan. Kita jangan hanya melihat kita buat keputusan ni sebab nak menjaga nyawa. Lihat juga satu lagi maqasid, iaitu menjaga akal. Dalam ilmu maqasid ada disebutkan bahawa maqasid itu tidak berubah. Jadi maqasid kita kena menjaga akal. Tetapi yang mungkin boleh berubah ialah apa yang disebutkan sebagai
apa perkataan itu? Wasilah, ya, wasilah ataupun pendekatan yang digunakan, kaedahnya yang digunakan. Kita tetap kena menjaga akal, itu tidak boleh diubah, tetapi yang mungkin boleh diubah ialah bagaimana, ya, why, okay, how, ya, bagaimana kita hendak menjaga akal. Maka pendekatan itu kita boleh ubah. Mungkin daripada bersemuka, okay, dekat-dekat kita selalu buat macam gathering ataupun kita kumpul ramai-ramai yang biasa kita buat dengan pelajar-pelajar kita. Dan ada aktiviti dalam kelas kan yang duduk ramai-ramai buat kerja nak menyelesaikan masalah. Semua itu adalah untuk nak meningkatkan keilmuan, okay, menyuburkan akal. Tetapi bila ada halangan-halangan, kita ubah pendekatan tetapi kita mengekalkan maqasid, iaitu maqasid menjaga akal. Ya, jadi carilah jalan, ya, carilah jalan supaya maqasid menjaga akal tetap dapat dilaksanakan. Okey, seterusnya menjaga nasab, ya, menjaga nasab. Nasab ni maksudnya keturunan lah. Ini memang satu benda yang ada dalam maqasid syariah, di mana maqasid memang menekankan tentang nasab keturunan. Maksudnya memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap keturunan. Mungkin dalam konteks pembelajaran dia tidak berkait sangat. Benda ni kita boleh lihat tentang bagaimana Islam menekankan tentang munakahat, tentang hukum hakam berkaitan perkahwinan. Islam menggalakkan perkahwinan dan mengharamkan perzinaan, suruh kita jauhkan perkara-perkara yang berbahaya yang boleh merosakkanlah, ya, institusi kekeluargaan. Jadi dalam konteks pembelajaran kita tidak ada nak bincangkan sangat perkara ini. Okay, seterusnya yang kelima, maqasid yang kelima iaitu menjaga harta. Okey, menjaga harta iaitu melakukan sesuatu yang boleh mewujudkan. Ya, daripada tak ada harta, kita usahalah supaya ada harta, mengekalkan atau mengembangkan harta. Okey. Jadi itu yang pertama, iaitu daripada tak ada harta, kita fikir macam mana nak bagi ada harta. Kalau dah ada harta, macam mana kita nak jaga? Okay, kalau dah ada, macam mana kita nak kembangkan lagi harta itu? Itu yang pertama lah, aspek yang pertama dari segi yang berkaitan dengan menjaga harta. Dan yang kedua ialah bagaimana kita nak mengelakkan daripada hilangnya, rosaknya harta-harta tersebut. Jadi ini juga benda yang sangat ditekankan juga dalam Islam, kerana ada disebutkan, ya, dalam hadis kadal faqru ayyakuna kufra, ya, hampir-hampirlah kefakiran itu membawa kepada kekufuran. Sebab itu menjaga harta ini turut dititik beratkan. Tetapi dalam konteks pembelajaran, kita untuk yang biasanya menjaga harta ini dia tidak begitu dominan. Tetapi kalau dari satu aspek lain, menjaga harta, ya, di mana kita boleh menjimatkan, mengurangkan kos, ini juga kita boleh lihat dari segi besarnya ruang lingkup pembelajaran yang membolehkan kita akses kepada ilmu, kita menyampaikan ilmu, ataupun kalau kita sendiri pelajar, bagaimana pelajar ini dapat akses ilmu dengan kos yang minimum. Kos yang minimum. Ya, macam kalau kita nak PJJ lah contohnya, kita buat kursus pengajian jarak jauh. Pelajar ni nak belajar tu macam bidang Dr. Rayhanah kalau tak silap saya yang TESOL, ya, English kan. Sastra. Oh, sastra bahasa Inggeris, Shakespeare lah tu. Bukan? Okay. Antara lain. Tapi banyak lagi sastra besides Shakespeare. Okey, kalau orang awam sebut sastra Inggeris tu, Shakespeare je yang dia tahu. Okey, jadi mungkin ada orang yang nak sangat belajar bahasa Inggeris ni, tapi dia duduk jauh. Yang dia ada ialah handphone dan sedikit internet. Jadi dengan adanya ruang-ruang dengan adanya peluang dia belajar dengan kos yang sangat minimum, maka ini juga boleh masuk kepada
satu maqasid iaitu menjaga harta di mana dia dapat menuntut ilmu dengan kos yang minimum, dia jaga harta dan dia boleh guna untuk kos-kos yang lain. Jadi daripada 5 tadi ni, daripada 5 maqasid ya, kita hendak meneruskanlah legasi keilmuan kita. Tetapi kita juga perlu berjuang. Kita perlu berjaga-jagalah untuk nak mengelakkan daripada berlaku mudarat-mudarat yang lain yang mungkin muncul. Jadi dalam kita hendak memahami maqasid syariah bagi pembelajaran ini, kita kena faham dua benda lah ya, antara maqasid dan juga wasilah. Maqasid dalam PNP kita, maqasid dalam pembelajaran kita iaitu hendak menjaga akal, ya, hendak menghasilkan pelajar yang bijaksana, pelajar yang boleh membina tamadun lah ya satu masa nanti. Maqasid ini tidak berubah, tetapi pendekatannya yang perlu diubah untuk disesuaikan. Jadi yang berubah itu ya, pendekatan itu kalau dalam konteks kitab fiqh disebut sebagai wasilah. Wasilah ya, cara itu yang berbeza berdasarkan keperluan dan juga kesesuaian yang ada. Jadi saya ringkaskanlah ya, kita boleh pendekkan webinar kita ni. Saya ringkaskanlah ya, menjaga dari segi aulawiyat maqasid syariah pembelajaran. Aulawiyat ni priority lah. Priority maqasid syariah dalam pembelajaran ya, daripada 5 tadi, 2 inilah yang paling utama yang kita boleh highlight dan kita dalami bagaimana ia boleh membimbing kita, memandu kita untuk melaksanakan pembelajaran. Iaitu yang pertama, menjaga nyawa, dan yang kedua, menjaga akal. Okey. Jadi bila kita perhatikannya, daripada 5 maqasid, jadi inilah ya, kita boleh kata macam pasak utama lah. Pasak utama yang kita perlu jaga untuk kita punya pendekatan PNP dalam keadaan semasa ini. Kita berhadapan dengan suasana juga di mana pensyarah ramai tak bersedia, ahli akademik macam terkejut, internet tak laju lah, komputer tak itu macam ni. Jadi macam-macam lah ya, noises lah ya, bunyi-bunyi ya yang berkaitan tentang pembelajaran, terutamanya apabila dalam keadaan yang tidak bersedia. Dan kita pun kasihan, kita simpati pada pelajar-pelajar yang jauh, yang tinggal di kawasan yang dia punya internet memang kesian lah. Internet dia sangat slow. Bukan nak pergi jauh-jauh sangat sampai ke Sabah, Sarawak, Kelantan ke belah mana yang hulu-hulu ya, kawasan Gunung Ganang di Pahang. Kadang kalau dalam Selangor ni pun ada juga kawasan-kawasan yang internetnya tak okey. Jadi kalau kita lihat benda ni semua dari segi maqasid, maka Islam menekankan tentang merealisasikan 2 maqasid ini ya, menjaga nyawa dan menjaga akal. Maka kita cubalah supaya kita dapat merealisasikan pembelajaran itu untuk golongan-golongan yang terganggu ini sama. Ya, dia bukan terhalang sangat kerana terganggu, internet ada tak ada, jadi susahlah juga kan. Jadi kalau kita lihat, jadi inilah 2 aulawiyat yang menjadi pasak utama dalam pembelajaran. Maka pasak pembelajaran ya terletak pada maslahat pihak yang berkepentingan dalam PNP demi nak menjaga nyawa dan menjaga akal, terutamanya kepada pendidik dan juga murid. Kita ada 2 senario yang saya nak share. Senario yang pertama, ini biasa kita dengar kan. Bila tiba-tiba belajar online sepenuhnya, pensyarah kata tak
tak puas. Tak puas tak nampak muka student tu, ya, tak ada chemistry, tak nampak muka pelajar, tak boleh nak marah pun ada juga orang cakap, ya. Tak puas bila tidak ada face to face. Bila kita relatekan dengan maqasid yang kita kata priority dalam pembelajaran, ya, dalam suasana sekarang, iaitu menjaga nyawa. Lihat balik firman Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Iaitu, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan ya, saya boldkan kat situ, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Dan baikilah, ya, dengan sebaik-baiknya dengan usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Bila lihat dalam ayat 195 surah Al-Baqarah ini, ada beberapa perkara yang menarik perhatian kita, kan. Iaitu yang pertama tu yang saya boldkan dululah, itu yang direct sangat, kan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kita sengaja mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Dalam konteks pembelajaran, bila kita belajar dalam suasana yang kecil, suasana yang sempit, tertutup, selalu berselisih dan sebagainya, ia sebenarnya meletakkan diri kita ke satu tahap risiko yang lebih tinggi. Kita lihat contoh yang baru, saya rasa minggu ni, ya, berita yang kita dapat bahawa ada satu kes COVID, kan, di mana satu orang pelajar disahkan positif, dan tak lama lepas tu 5-6 orang, ya, 5-6 orang pelajar lain yang juga turut positif. Jadi memanglah kita dah buka sekolah, tetapi kita buka sekolah dengan risiko. Dan kalau kita dapat elak, memang boleh dielak, memang sebaiknya dielakkan. Cuma kita fahamlah, kalau di sekolah kanak-kanak dia tidak dapat nak bawa diri dia dengan pembelajaran. Dia tak semua yang mampu. Kalau pelajar sekolah menengah mungkin boleh, tetapi kalau pelajar sekolah rendah tak dapat. Tetapi kalau dalam konteks pelajar IPT, mereka sudah matang, sudah boleh bawa diri untuk belajar secara online, maka kita cubalah elakkan, kita cuba kurangkan risiko-risiko yang berkaitan dengan penularan wabak. Jadi kita konflik, kan, antara nak belajar tak puas, tak nampak muka pelajar tak nampak muka pensyarah, dia kata tak puas lah. Tapi kita juga nak minimumkan risiko, maka datang, ya, penjarakan fizikal, perlu dibuat untuk nak kurangkan risiko. Satu lagi yang menarik dalam ayat Al-Quran ini, lihat, ya, wa ahsinu. Dia wa ahsinu, tahu tak wa ahsinu tu maksud dia apa? Sayalah. Dia ada perkataan hasanah. Wa ahsinu, kan, cubalah, buat baiklah, perbaikilah, buat hasanah lah. Kerana innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mengasihi orang yang berusaha untuk memperbaiki amalannya. Kita lihat kalau dalam universiti, kalau di sekolah kadang ada yang mengeluh, susah Ustazah, banyak masa habis nak guna, nak spend masa untuk nak buat konten lah, nak set up student lari, kita nak kena kejar student, banyak sangat effort yang perlu diberikan oleh pendidik dalam keadaan sekarang. Tapi kita lihat, ya, Allah pesan dekat akhir ayat ini, wa ahsinu, perbaikilah. Kita belajar tak berapa okey, kita perbaikilah. Pelajar komplain tak faham, kita perbaikilah. Kita rasa macam alah internet pun teruk, kita perbaikilah, usahalah. Kerana Allah mengasihi, Allah sayang orang-orang yang berusaha nak memperbaiki, ya, apa yang adalah amalan dia, usaha dia dan sebagainya. Itu senario yang pertama yang berkaitan menjaga
Yang saya nak bawa senario yang kedua yang berkaitan menjaga akal pula. Jadi bila berkaitan dengan menjaga akal, ini kita biasa jumpa lah keluhan-keluhannya, susah lah nak fahamkan student. Tak nampak muka, dia bila tak nampak muka ni dia tak boleh nak cerita sangat. Okay, pelajar tak boleh fokus, pensyarah pun tak boleh fokus. Okay, kalau di kalangan guru-guru agama asatizah ke, dia macam ada satu dia macam bonding lah. Dia rasa bila bertalaki, talaki ni maksudnya belajar face to face, duduk dekat, ulang, buka kitab, baca-baca je, ada soal jawab. Bila tak boleh buat, hilang tradisi bertalaki, ada pula yang risau, tidak berkat. Tidak ada keberkatan bila tidak ada pembelajaran secara bersemuka. Wallahu a'lam. Kita lihat ayat Al-Quran. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui, mengetahui maksud orang-orang yang berilmu. Adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Okey. Apakah sama orang yang belajar dengan orang yang tak belajar? Kalau orang Kedah kata, apakah sama orang yang mengaji dengan orang yang tak mengaji? Dia sebut mengaji, okay? Kalau kita Selangor mengaji tu baca Quran. Okay? Kalau Kedah, awal-awal dulu saya pening juga. Mengaji. Apa? Saya bukan nak baca Quran, saya nak belajar. Orang tanya, duk mengaji lagi, tak habis lagi ke? Saya pening kejap. Saya bukan baca Quran. Okay, jadi kat sini dalam ayat Al-Quran ini nak tekankan orang yang berilmu, dia tak sama. Dia tak sama dengan orang yang tidak berilmu. Macam kita lah, contoh kan, kita nak makan. Kita nak makan tapi tak pandai nak masak. Terpaksalah pergi beli. Manakan sama kita dengan orang yang pandai masak. Saya ada jiran-jiran yang pandai masak. Uish, kita jealous kan, masak pelik-pelik. Ada kawan bawa kek Hokkaido, pergi ke pejabat, dia kata, apa kek Hokkaido dia buat sendiri. Dia kata, ish, memang takkan sama saya yang tak pandai buat kek Hokkaido dengan kawan yang boleh buat kek Hokkaido. Takkan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi, bila bertembung di antara dua situasi ni, satu pihak mengeluh tentang susahlah nak fahamkan pelajar ni bila kita tak nampak, pelajar tak boleh fokus, hilang tradisi bertalaki. Allah kata pula, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-9, ilmu tu penting kan, dia tidak sama antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Kita merasakan, kadang-kadang kita merasakan bahawa bila kita mengajar bertalaki, bila kita belajar mengajar face to face, itulah yang paling maksimum dalam pembelajaran. Itulah yang paling baik dalam proses pemindahan ilmu. Sedangkan pembelajaran itu dia ada kebaikan, dia ada rahsia-rahsia manfaatnya. Antaranya apa? Antaranya ialah macam dari segi level pelajar tidak sama. Semua orang tahu. Malah kalau kita nak marking paper tu, bila keluar result ni, saya tahu pelajar-pelajar UKM baru je minggu ni kan keluar result, dapat result. Jadi semasa nak keluarkan result, dia kena tengok bell curve. Okay, pensyarah-pensyarah dia kena present, dia tengok, takkanlah semua dapat A. Mesti ada pelajar yang dapat B, mesti ada juga pelajar yang dapat C. Pelajar takkan sama. Kita pun tahu hakikat tu. Pelajar tak sama. Jadi dalam pembelajaran, kalau kita melihat kebaikan, kita melihat secara positif, kita melihat itu sebagai satu peluang untuk pelajar dapat tengok semula video, tengok lagi kerana dia punya pace itu, dia punya level itu tidak sama. Orang yang bijak tengok sekali rakaman, dalam kelas pensyarah buat katalah live streaming, live
mengajar, kemudian ada rakaman. Pelajar yang bijak, dia sekali dengar faham. Ada pelajar yang 3 kali ulang video baru faham. Dan kalau video tu, kalau dalam YouTube, ini YouTube ni satu benda yang, ada satu benda feature dalam YouTube yang pelajar tak boleh buat dalam kelas. Ya, para pensyarah kena tahulah ni. Ada satu benda dalam YouTube yang pelajar tak boleh buat dalam kelas, iaitu apa? Dia tukar dia punya speed. Tukar dia punya speed, tahu tak? Kita ni kadang dalam kelas, pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang penting. Dia nak buat satu ayat, 1 minit. Dalam YouTube, pelajar ni apa ke benda lah, aku punya pensyarah ni. Dia lajukan speed. Jadi kan dia boleh jimatkan masa kat situ sebab dia nak faham je. Bukan nak mendengar pensyarah tu cakap word by word. Ada pula yang agak rumit, yang sangat teknikal. Contohnya yang kalau dalam medik atau dalam engineering, kita nak explain kira-kira kalkulus ke apa-apa yang susah sangat. Kalau kita buat rakaman, kita rakam dalam video, kalau siapa yang ada iPad tu, sorry to say lah, memang saya certified Apple Consultant cover, tapi nak tekankan kalau dalam iPad tu senang, kita conteng-conteng dan rakam dia jadi satu video, masukkan dekat dalam YouTube dan sebagainya, dan pelajar boleh ulang-ulang. Dan setengah step itu sangat detail kan, silap satu step habis. Saya pernah dulu belajar perakaunan. Bila belajar perakaunan ni, kita ada kunci kira-kira, ledger itu, ledger ini. Bila buat sampai hujung, tak seimbang. Apa puncanya? Kena tengok balik ke atas kan puncanya. Kalau tak jumpa tu nak menangis juga. Tetapi nak ceritanya, benda yang very, dipanggil yang critical, yang kena tunjuk step by step, yang detail, rakaman-rakaman video, prosedur pembedahan, prosedur yang berkaitan macam kejuruteraan. Bila kita ada rakaman, kita masukkan ke dalam video YouTube ke apa, dia ada satu feature yang pelajar tak boleh buat dalam kelas, iaitu dia slowkan sikit, perlahankan sikit speed. Kita nampak benda ni kecil, tetapi dia sangat penting sebenarnya bagi penuntut ilmu. Dia nak ulang-ulang dan dia nak slowkan speed supaya dia betul-betul faham. Kita tahu bertalaqi itu Masya Allah, ada dia punya roh lah, ibaratnya macam roh tu berinteraksi kan, nampak depan mata tu menghadap mata ke mata. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati, jadi kena bertemu. Tetapi kalau kita lihat secara positif, ianya ada kelebihan yang tidak ada dalam pembelajaran bersemuka. Saya nak bawa ni slide yang terakhir lah ya Dr. Raid, kita dah dekat jam 11 dah. Dalam semua benda yang kita bincangkan ini, kan ada 2 senario yang kita cuba bawakan ya, yang tak puas face to face, yang kita rasa susah nak fahamkan pelajar, dia macam konflik dengan 2 maqasid syariah yang kita bincangkan, iaitu menjaga nyawa dan juga menjaga akal. Datang satu, dipanggil kaedah fiqh lah. Kaedah fiqh ni macam prinsip dalam ilmu fiqh, iaitu sekiranya bertembung antara 2 mudarat, hendaklah dibendung mudarat yang lebih besar dengan memilih mudarat yang lebih ringan. Jadi dalam konteks yang kita sebut tadi kan, yang seorang kata tak puas, yang seorang kata tak faham, pelajar dia online tapi dia tak online, dia sebut nampak macam attend kita punya live session, rupanya dia pasang je live session, lepas tu dia melepak ke tidur ke apa. Ada rakan saya cerita bila dia buat kelas online, contoh guna Google Meet ke, kelas dah habis, semua orang dah left, tapi ada satu orang pelajar tidak
tidak keluar-keluar lagi daripada Google Meet tu. Entah apa dia buat ni tak tahulah. Jadi nampak ada sesuatu kat situ kan. Tapi ialah di sebalik kekurangan, kelemahan ataupun cabaran-cabaran dalam melaksanakan e-pembelajaran ini, akhirnya kita balik kepada prinsip inilah untuk nak memandu kita supaya kalau ada dua perkara yang memudaratkan, maka kita elakkan mudarat yang lebih besar. Yang mana yang lebih besar itu kita elakkan dan kita pilihlah mudarat yang lebih ringan. Kita nak jaga masyarakat, kita nak jaga pelajar kita, kita nak jaga diri kita juga ya. Ahli akademik juga perlu menjaga diri ya untuk mengelakkan mudarat. Dan kalau ada pilihan-pilihan yang lebih baik untuk kita kekalkan maqasid, untuk kita kekalkan nak jaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, tetapi dengan wasilah, dengan pendekatan yang baik, maka kenapa kita tidak pergi kepada wasilah yang lebih baik. Okey, ini gambar ni saya lukis ini ya, ini bukan rambutan. Kalau tengok dari jauh macam rambutan je, sedap je. Okey, jadi saya rasa cukup setakat itu saja. Mungkin ada soalan ya Dr. Rai, ada tak? Setakat ini ada soalan daripada keluarga yang hadir sama. So saya mohon sekiranya ada soalan boleh post dalam live event Q&A. Tapi sebelum tu, sebelum kita menerima soalan daripada peserta, terima kasih banyak Dr. Hasanah atas perkongsian tu. Banyak nota, banyak tema-tema baru yang saya belajar. Saya ingatkan pasak sahaja tema baru, tapi dapati banyak lagi tema baru. Aulawiyat, priority, maqasid syariah, tujuan hukum itu disyariatkan, wasilah, cara atau pendekatan, ya. So saya tertarik dengan cara Dr. Hasanah mengupas isu e-pembelajaran ini. Setakat ini siri webinar yang kita kongsikan setakat ini, cara pengongsiannya adalah lebih kepada bagaimana e-pembelajaran itu dipraktikkan dalam konteks penjarakan sosial ini. Tapi apa yang Dr. Hasanah kupas ialah kenapa, the why. So Dr. Hasanah mulakan dengan why, seperti buku Simon Sinek Start with the Why. So kita mulakan dengan why. Kenapa perlunya melakukan apa yang kita lakukan sejak Mac baru-baru ni, disebabkan keadaan kita, pandemik kita ni. Nampak COVID-19 punya virus nampak comel aja dengan warna orange yang Dr. Hasanah draw, tapi deadly, okay. So do not be deceived by that pretty drawing by Dr. Hasanah. So setakat ini belum ada soalan lagi. So saya nak bertanya secara macam conversational dengan Dr. Hasanah. Saya tahu Dr. Hasanah sendiri ada family, you've got a very young family, anak-anak pun tak pergi ke sekolah sewaktu COVID dan kena terus melakukan pengajaran, pembelajaran serta memegang portfolio penolong dekan. So pelbagai tugas ya kena lakukan, tapi dalam konteks di rumah. So saya nak mulakan dengan Dr. Hasanah sendiri. Apa cabaran yang besar yang Dr. Hasanah sendiri lalui dalam konteks menyediakan diri, walaupun tahu ilmu ni tahu bahawa pentingnya menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga nasab, menjaga harta. Memang tahu ilmu tu ada Tapi bila kita menghadapi cabaran ni, what are some of your challenges? Apakah antara cabaran yang Dr. Hasanah sendiri lalui dari bulan Mac sampailah, orang utara kata sampailah, ni nak keluar lah ni. So sampai sekarang ni, what are some of your biggest challenges that you could share with us so that yang lain-lain pun rasa macam, ush, kalau Dr. Hasanah pun dapat mengaku cabaran macam ni, kita pun tak apalah kot. So what are some of your challenges? Let's start the conversation there. Kita mulakan dengan dengar cabaran Dr. Hasanah sendiri. Okey. Baik, mencabar soalan pasal cabaran tu.
Okay, Dr. Rais, untuk sesi webinar kita kali ini memang sebenarnya saya sengaja je bawa pelbagai term-term yang dalam bahasa Arab yang jarang kita jumpa dalam bengkel-bengkel UKM, pengajaran UKM selama ni. Kita banyak guna term yang bahasa Inggeris ataupun yang berkaitan teknikal apa semua. Saya fikir mungkin inilah agaknya masanya kita bawa pembelajaran ni satu aspek maqasid syariah, yang istilah maqasid tu sendiri pun dah bahasa Arab juga. Okey, itu sahaja je sebenarnya. Lepas tu kena pula Dr. Rai yang jadi moderator. Baguslah ni orang English ni. Pandai dia. Okey, jadi bila berlaku pandemik, bagi saya cabaran yang paling utama sebagai ibu kepada 7 orang anak, huru-hara lah memang juga dekat rumah ni kita ramai. Jadi paling utama bagi saya ialah mendisiplinkan. Bagi yang sudah besar, anak saya daripada dewasa sampai generasi yang dewasa, generasi apa ya? Kita X ya. Lupa dah. Generasi Z, generasi Alpha dan Beta. Beta lah, kalau tadika Beta kan? Okay, jadi ada 3 generasi dekat rumah, lelaki, perempuan. Sebenarnya saya beruntung kerana beberapa bulan sebelum COVID, saya dah ambil package internet yang laju, yang RM150 sebulan. Jadi bila belajar online itu dari segi dari segi talian internet tak ada masalah bagi saya. Okay, memang laju sangat, alhamdulillah. Tetapi dengan jumlah rakyat jelata yang ramai, biasa berlaku bila satu pagi tu kan, seorang nak iPad, seorang nak komputer, seorang nak handphone, berebut. Jadi dalam tempoh PKP yang pendek, kita boleh kata pendek lah sebab kita baru 3 bulan, saya dah tambah satu iPad, tambah satu komputer. Ada satu lagi komputer rosak, saya usahakan cuba baiki. Jadi bagi saya yang jadi masalah kan, kita nak sediakan suasana pembelajaran yang bersesuaian untuk anak-anak ni, memang spend duit. Tapi alhamdulillah kita bersyukurlah juga sebab moratorium diwujudkan. Jadi bila tak bayar hutang kereta, saya ada sikit duit yang saya ubah gunakan untuk beli alat-alat untuk belajar. Jadi sekarang alat-alat itu dah ada. iPad dah bertambah. Dulu berapa iPad? 2, 3 ke berapa tak ingat dah. Rasa last kali ada 4 ke iPad. Komputer sekarang ada 3. Jadi sekarang saya sudah tidak ada masalah talian, tidak ada masalah alat. Jadi yang saya lebih susah nak kawal ialah berkaitan dengan mendisiplinkan anak-anak untuk belajar. Mungkin saya concern dari segi itulah, apa yang mereka akses, kenapa mereka akses, bagaimana mereka akses. Saya selalu tekankan benda yang basic kepada anak-anak, belajar menaip. Orang ramai tak kisah belajar menaip. Saya cakap pada anak-anak saya, belajar menaip. Buka komputer tu ada website rapidtyping.com, belajar menaip supaya kita boleh menaip dekat keyboard tu tanpa tengok. Okay, untuk makluman, just nak share lah. Macam saya boleh menaip tanpa tengok keyboard. Saya boleh type yang bahasa Melayu lah, yang Rumi, ya, so Malay, English tak ada masalah, dan saya juga boleh menaip yang Arab tanpa tengok keyboard. Jadi ini adalah learning process. Jadi saya tekankan macam mana nak mendisiplinkan anak-anak supaya masa itu digunakan dengan sebaiknya. Kalau buka komputer, kalau dulu saya very strict, 10 minit pertama mesti belajar menaip. Ini sebenarnya fundamental. Kalau kita lihat anak-anak pelajar-pelajar kita bila masuk universiti, dia nak buat assignment, dia type satu. Lambat nak siap. Itu yang cerita kalau nak buat surat permohonan aktiviti, nak buat proposal aktiviti apa, berjam-jam. Berjam-jam tu bukan sebab memikir, tapi sebab mencari urut. Q kat mana, P dekat mana, N dekat mana, G kat mana. Jadi itu benda-benda yang saya selalu bising lah. Sedang cerita bising lah. Jadi macam kat rumah kami ada jadual dalam
saya tampal satu jadual besar, beli kertas minyak, tampal kat dinding, lantok lah dekat ruang tamu tu rupa macam apa. Jadi dekat ruang tamu tu kita ada jadual, pagi pukul berapa hingga pukul berapa kena belajar. Okay, kemudian nanti ada dalam pukul 10, nanti petang, pagi sampai ke malam lah. Jadi jadual nak buat senang. Dia balik kepada macam mana nak mendisiplinkan. Itu yang paling susah lah. Saya ada anak-anak yang macam dah besar, yang dah universiti, jadi mereka tak ada masalah belajar online. Belajar online yang selalu masalah adalah anak-anak yang sekolah rendah dan tadika. Sebab tadika pun ada belajar online. Jadi kita yang kena schedule, kita kena follow schedule dia. Jadi saya tak tahulah kalau pengalaman orang lain macam mana. Tapi ini pengalaman saya yang ada anak dewasa, remaja, kanak-kanak dan tadika. So dari segi perubahan, sebab Dr. Hasanah sebut, you know, you've been in this since 1998 dalam biodata Dr. Hasanah sendiri. Jadi agak lama dah berdekad ya Dr. Hasanah berkecimpung dalam e-pembelajaran, walaupun dalam bidang dakwah dan sebagainya. Tapi dalam konteks yang walaupun pendek macam ni, 3-4 bulan je ni, apa perubahan ketara yang Dr. Hasanah sendiri terpaksa lakukan for yourself sebagai pendidik? Is there anything yang Dr. Hasanah macam ingatkan dah tahu dah semua-semua ni pasal e-pembelajaran, tapi dapati bahawa saya sendiri pun kena didik diri sendiri ke, atau is there anything yang Dr. Hasanah sendiri terpaksa lalui yang menunjukkan bahawa kita semua pun perlu ada mindset shift dalam konteks COVID-19 ini, dalam konteks pembelajaran penjarakan sosial ni? Ada tak? Okay. Makin canggih soalan ni. Maksud Dr. Rai. Ada satu hadis yang saya selalu bacakan apabila saya selesai beri bengkel dengan rakan-rakannya, pergi ke sekolah-sekolah. Ada satu hadis yang selalu saya tekankan, iaitu sekiranya mati anak Adam, terputus semua amalannya kecuali 3. Jadi 3 ni apa dia? Ramai tahu. Jadi 3 amalan yang tidak akan terputus walaupun kita telah mati, iaitu apa dia tu Dr. Rai? Doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh dan juga ilmu yuntafa' bih. Ilmu yang dimanfaatkan. Jadi ilmu yang dimanfaatkan boleh jadi dari ilmu yang kita sampaikan masa kita hidup. Bagaimana kalau kita telah kembali ke alam baru, okay, tetapi masih ada satu platform untuk kita menyampaikan ilmu. Jadi masa kita hidup, kita dah sampaikan ilmu. Ada orang yang telah dapat manfaat, ada orang yang telah berubah menjadi baik, menjadi bijak dan sebagainya. Tetapi bagaimana kalau kita berusaha dari sekarang, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kita buat sesuatu yang baik, kita mati sampai masa Allah panggil, dan ada kita panggil macam buah tangan yang kita tinggalkan untuk masyarakat supaya mereka dapat terus mengambil manfaat daripada maklumat-maklumat ilmu yang Allah berikan kepada kita. Jadi macam dalam bila tiba-tiba jadi PKP ni kan, ada orang cakap bapa transformasi pembelajaran online ialah COVID-19. Orang cakap lah, bukan saya. Kerana bila tiba-tiba datang COVID-19, seluruh dunia, jadi ini transformasi yang luar biasa, tak pernah berlaku. Transformasi seluruh dunia berubah kepada e-learning. Saya rasa bila tiba-tiba jadi yang PKP ni kan, benda yang berubah banyak kat saya ialah banyak saya kena jawab soalan-soalan teknikal. Macam mana nak set up Google Hangout, macam mana nak invite pelajar dalam Microsoft Teams, kenapa UKM Folio tak keluar tu, kenapa. Jadi secara tiba-tiba kan banyaklah soalan-soalan yang berkaitan dengan teknikal lah, yang berkaitan dengan
e-learning yang ditujukan kepada saya. Layan sajalah, kebetulan saya pun memang penolong dekan pengajaran yang memang kena jaga UKM Folio di FPI kan, kena layanlah, sabar je lah. Dan tak terhad kat situ saja sebab kerana orang lain pun tanya juga. Jadi bagi saya itu semua akhirnya saya suka pegang kepada hadis yang tadi tu, balik kepada yang 3 tadi. Ilmu yutafak bih. Kita bila orang tanya kan, kadang-kadang kan nak ketawa pun ada. Kadang-kadang sedih pun ada, kadang-kadang nak marah pun ada. Kadang kenapa basic sangat soalan dia? Macam minta maaf lah kalau kawan saya ada dalam ni. Dia kata dia tak tahu kamera dekat iPad tu kat mana. Saya kata so saya macam shock sekejap. Rupanya kita sangka benda tu alah basic je, kamera kot. Rupanya diingatkan bila dia lentangkan iPad, kamera ada di sebelah sisi tepi. Rupanya kamera tu di sebelah sisi yang lagi satu. Jadi ada banyak benda-benda yang sangat basic yang kita ingatkan biasa saja. Tapi kita sabar je lah. Kita sabar je lah melayan soalan-soalan seperti itu. Balik kepada ilmu yuntafak bih. Mudah-mudahan ilmu yang kita share dengan kawan-kawan, dengan rakan-rakan, dengan orang yang bertanya ke dekat mana-mana, itu memberikan kebaikan. So kira falsafah Dr. Hasanah ialah apa-apa peluang untuk kira saham akhirah lah ni, apa-apa peluang untuk mendidik, sama ada mendidik anak-anak, mendidik pelajar atau mendidik pendidik lain, Dr. Hasanah akan guna falsafah tu lah. Maksudnya ada peluang untuk kita sampaikan ilmu, kita akan cuba sampaikan ilmu. Tak kisah ilmu tu basic ke, intermediate ke, advanced ke, doesn't matter. Sama ada kalau dalam satu perkataan atau sebagainya. Dalam satu perkataan, motivasi saya untuk pembelajaran ialah maut. Kematian. Maut. Kematian itulah motivasi. Itu secara mudah lah. Kalau dalam satu perkataan, bagi saya motivasi untuk kita buat benda-benda yang tak apa-apa sangat ni, yang orang tak nak buat, yang orang kata buang masa, susah, teknikal, kadang kita kena spend duit, dan saya dah, kalau pasal duit memang dah beribu lah spend. Okay. Kita balik kepada kematian. Kenapa buat semua ni? One word, kematian. Okay. Kenapa dengan kematian? Kerana selepas kita mati pun kita harap masih ada orang yang akan dapat manfaat daripada apa yang kita sampaikan. Kalau face to face, pembelajaran online, habis kelas pun habis. Habis kelas je habis. Jadi tak samalah dengan benda-benda yang secara online. Okey, dengan soalan, dengan jawapan tu, ada satu soalan yang sangat cantik dalam Q&A kita. Saya kongsikan soalan, kemudian saya publish. Assalamualaikum Dr. Hasanah, boleh doktor kongsikan sekiranya ada pendekatan spiritual yang doktor selitkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran online kepada pelajar-pelajar doktor? Contohnya mengenai adab atau motivasi dan sebagainya. It's a very good question. Terima kasih banyak kepada yang bertanya. Okey, terima kasih pada yang bertanya. Kebetulannya saya pun memang biasanya mengajar pelajar-pelajar yang memang bidang pengajaran Islam. Saya suka menekankan kepada para pelajar, bila kita buka Al-Quran, cari satu ayat yang itulah menjadi motivasi kita. Cari satu ayat. Kadang-kadang kita down, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita rasa macam terbuang, kita ni sia-sia apa semua, tetapi Masya Allah. Kita buka saja Al-Quran, ya, selalu sangat ya, bila kita dalam keadaan yang sangat down seperti itu, buka Al-Quran, Allah akan terus bawa kita jumpa satu ayat, kita baca terjemahannya, zup. Memang dia menjadi penawar, ya, menjadi penawar kepada kita punya keresahan, kesusahan hati yang kita sedang lalui. Jadi saya suka tekankan kepada para pelajar, cari satu ayat yang menjadi motivasi. Orang lain dia punya motivasi. Kalau macam saya lebih suka pegang kepada yang sekiranya mati anak Adam, terputus daripadanya semua perkara kecuali 3. Saya suka pegang kepada yang tu lah. Tapi mungkin macam nama saya Hasanah kan, orang doa pun hari-hari Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu juga boleh dijadikan sebagai ayat yang menjadi motivasi kepada kita untuk kita pegang. Orang lain dia punya suasana. Ada orang yang mungkin
dia apa, mungkin masalah dia, bebanan dia dalam hati dia selalu fikir tentang makan, ya, macam duit tak ada, ya. Setiap orang Allah uji dengan ujian yang berbeza. Mungkin bagi dia ayat Al-Quran ni yang sesuai untuk menjadi motivasi. Mungkin ayat Al-Quran wa anfiqu fi sabilillah, ya, berikan nafkah pada jalan Allah, wa anfiqu mimma wa anfiqu apa bang ayat, wa anfiqu min thayyibati ma razaqnakum, ya, berikanlah nafkah daripada rezeki terbaik yang kami berikan kepada kamu. Jadi mungkin dengan dia tertekan dengan isu duit, nak beli komputer baru tak boleh, nak mengajar online macam mana, nak beli iPad, jealous tengok tu asal nasib cerita pasal iPad je, aku pun nak juga. Okay. Jadi mungkin ada satu ayat yang motivasi dia sesuai dengan situasi dia. Ada orang yang tertekan dengan masalah, mungkin masalah dalam keluarga, cari ayat yang berkaitan dengan kasih sayang, tentang sabar, tentang wa'fu wasfahu, ya, maafkanlah dan tutuplah cerita, ya. Jadi motivasi setiap orang itu berbeza. Tetapi bagi saya dalam Al-Quran tu ada dia punya motivasi lah untuk setiap manusia berdasarkan masalah ataupun situasi masing-masing. Jadi kalau nak belajar, macam belajar ni, student saya ni, saya selalu tekankan satu perkara, mereka kena ada e-portfolio. Tapi setakat ni belum banyak, ya. Saya selalu tekankan pentingnya pelajar ada e-portfolio. Dia macam satu journal online yang menceritakan apa yang dia belajar selama bertahun-tahun dalam kampus. Rekodkan dalam satu tempat. Dan e-portfolio macam saya, e-portfolio saya ialah www.drhasanah.com. Walaupun bersawang sikit kan, dah nak update dah apa semua. Kita boleh pilih mana-mana. Orang boleh pelajar boleh buat portfolio dia mungkin dalam Facebook page, mungkin dalam Twitter, ya, yang dia buat dia punya Twitter tu dalam portfolio yang cantik lah. Bukan sekadar nak sembang, hari ni makan apa, snap, ambil gambar. Jalan-jalan, snap, ambil gambar. Dia e-portfolio mesti menekankan refleksi. Apa yang dia nak refleks daripada proses pembelajaran yang didapat. Contoh macam kita di pusat bagi pelajar-pelajar program pengajian dakwah, kita ada juga sesi-sesi pergi ke lapangan supaya kita dapat bagi pengalaman untuk pelajar-pelajar ini belajar merasa sendiri bagaimana duduk seminggu di kampung orang-orang asli ke ataupun yang sangat terpencil, elektrik pun tak ada. Elektrik pun tak ada kan Dr. Rayhana. Seminggu duduk kampung ni, off je lah handphone tu. Bila elektrik tak ada, confirm internet pun tak ada, kalau handphone mati pun tak boleh cas, off sajalah. Lepas seminggu keluar dari kampung, onkan balik handphone, bateri tak weak. Ada lagi. Memang pecah rekod lah, seminggu tak cas handphone. Jadi kita bagi pengalaman-pengalaman seperti ini kepada pelajar supaya dia dapat merasai sendiri banyak pengalaman-pengalaman baru. Tapi ini sesi bersemuka lah, bukan pembelajaran kan. Jadi daripada pengalaman-pengalaman ini transform kepada satu reflection yang masukkan dekat dalam apa-apa sajalah. Mungkin IG. Jadi remaja Gen Z sekarang dia suka IG. So buat seperti itu. Dan e-portfolio ini sebenarnya sangat bernilai kepada mereka bila mereka habis belajar. Yeah. Even kalau sebelum habis belajar pun kan orang nak tahu kan dia ni bagus ke tak bagus daripada e-portfolio. Sebab itu kalau pelajar jagalah janganlah upload sebarangan dekat dalam media sosial tu. Kalau nak marah, jangan marah sangat dalam tu, marahlah kat tempat lain. Yang penting ialah dari e-portfolio tu kita dapat berkongsi kebaikan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Okay. Terima kasih banyak. Ada soalan lain dari peserta?
Macam Dr. Hasanah tadi sebut, dari segi keluarga sendiri, dua perkara penting yang Dr. Hasanah take care of. Yang pertama ialah pastikan talian internet tinggi, dan yang kedua pastikan bahawa ada alat pembelajaran yang sesuai agar semua anak-anak dan termasuk Dr. Hasanah serta family secara keseluruhan dapat guna pakai. Ada tak Dr. Hasanah buat macam survey ke dengan pelajar-pelajar sendiri sewaktu PKP diadakan sebelum kita bermula pembelajaran? Dr. Hasanah ada dapatkan maklum balas daripada pelajar sendiri mengenai ini atau macam mana? Okey, masih. Kita ada juga buat survey. Saya rasa situasi kita sekarang ialah transformasi pembelajaran itu berlaku secara mendadak dalam keadaan semua orang tidak bersedia. Jadi bila semua orang dalam keadaan tidak bersedia, memang bila kita tanya pelajar nak belajar online ke nak belajar bersemuka, sebenarnya ramai yang nak bersemuka. Right. Ya, lebih ramai yang nak bersemuka. Saya rasa benda ni tak mustahil kerana mereka memang dia punya mindset ialah belajar dalam kampus. Yep. Dia mungkin tak sama dengan kalau kita tanya pelajar-pelajar dewasa ke pelajar-pelajar PJJ yang dia punya mindset lain. Yep. Di mana mereka hendak belajar secara lebih fleksibel dan tak dapat datang ke kampus. Jadi saya rasa bila kita berubah secara mendadak kepada pembelajaran, bukan sahaja pelajar tidak bersedia, pensyarah juga tidak bersedia. Jadi bersedia tu boleh jadi dari segi kemudahan internet, dari segi infrastruktur lah, daripada dari segi kemudahan komputer, tetapi juga dari segi kemahiran. Maka tidak mustahil lah kalau result survey mendapati bahawa ramai pelajar lebih suka bersemuka. Saya rasa kalau kita dapat structurekan kalau kita dapat aturkan supaya inisiatif pembelajaran itu lebih menekankan lagi, banyakkan lagi usaha-usaha supaya dapat meningkatkan kemahiran ahli akademik, mungkin usaha pembelajaran kita menjadi lebih bermakna dan lebih baik lagi. Apa yang berlaku sekarang semua terkejut dan tak bersedia, dan walaupun macam kita di UKM kita dah balik ke kampus, tetapi kita nak buat bengkel ke apa pun dalam keadaan yang berjaga-jaga, dalam keadaan menjaga penjarakan fizikal dan sebagainya. Jadi bila kita dapat result yang ramai macam prefer apa semua ni, saya teringat seorang rakan ahli akademik saya yang selalu menekankan bahawa dalam online learning, dalam distance learning, apabila pelajar tidak suka ataupun rasa macam bermasalah, sebenarnya banyak perkara itu dia balik kepada pensyarah itu sendiri. Right. Pensyarah itu sendiri. Sebabnya kita dah terbiasa bersemuka, kita pun cakap, tak habis cakap. Jadi pelajar rasa tak bermakna untuk dia attend pun, dengan rakaman je dah lah. Tak perlu dia nak follow masa ke apa semua. Jadi macam mana kita nak buat interaksi, bersoal jawab, beramah mesra dengan pelajar. Macam saya bila pelajar, katalah kelas kita mula pukul 9, tapi macam biasa pukul 9 tu berapa orang yang masuk? 2-3 orang yang masuk pukul 9. Lepas tu okey, kita tunggu nanti kan lepas 5 minit baru ada yang masuk, sikit demi sikit. Saya kalau pelajar masuk awal pada masanya, saya akan cubalah, kadang-kadang kita pun ada hal juga. Kita akan cuba supaya siapa yang masuk awal ni kita bagi bonus pada dia, kita ajak dia bersembang, kita tanya dia, kita bincang ke apa. Jangan kita cuba elakkan bila ramai tak masuk lagi, kita kata okey, kita tunggu kawan-kawan yang lain nanti lagi 10 minit kita baru mula. Ini menyebabkan kita menggalakkan pelajar-pelajar yang lambat tadi tu, lain kali kau jangan masuk pukul 9, kau masuk 9-10 minit. Jadi kita jangan abaikan pelajar-pelajar yang masuk sesi online awal. Kita appreciate dia. Kita sembang, kita tanya, kita ulang kaji. Jadi siapa yang masuk 9-10 adalah mereka yang rugi.
Jangan kita rugikan pelajar yang awal. Itu bagi saya lah. Okey. Oh, setakat ni masih tiada lagi soalan Dr. Hazanah. Okay. So saya rasa kita boleh wrap up our session. First of all, terima kasih banyak kerana pendekatan yang unik, pendekatan berkacamatakan spiritual dalam perkongsian webinar kita, webinar pengajaran ini. Dan bagaimana kita boleh menghayati, saya terpaksa tulis, takut kalau tak tulis kan BM saya berterabur. So pendekatan bagaimana kita boleh menghayati keadaan penjarakan sosial dalam pengajaran dan pembelajaran, yang mana kita boleh melalui dengan satu falsafah hidup yang boleh memotivasikan kita untuk memandang, saya suka metafor ni, glass is always half full. Sebab bila kita dalam keadaan kita sekarang ni, selalunya kita lihat kekangan, kita lihat cabaran, kita lihat masalah. Tapi apa yang Dr. Hazanah kongsikan ialah bagaimana masalah itu, cabaran itu, kekangan itu boleh kita olah semula, kita reversekan sebagai satu motivasi di mana setiap kali kita menghadapi cabaran itu, bagi yang beragama Islam, kita dapat pahala. Bagi yang berfikiran spiritual, ada insentif untuk our spirit. Ini bukan untuk physical saja, tapi your spirit is also being motivated, being given incentive. So saya suka sangat dengan pendirian ni sebab masalah ni transcends the now. Ini bukan untuk sekarang sahaja. Cabaran yang kita hadapi ini bukan untuk dengan menanganinya, kita bukan menangani untuk sekarang saja, tapi untuk di masa-masa depan. Masa depan tu bagi mereka yang beragama, hereafter lah, di kemudian hari nanti. So satu perkongsian yang sangat mantap sebab saya rasa satu yang setakat ini belum kita dengar dari perspektif ini. So terima kasih banyak kepada Dr. Hazanah atas perkongsian itu. Dan sebelum kita akhiri, ada tak what do you want to say? Apa kata-kata hikmah daripada Dr. Hazanah sendiri dengan kita akan ke hadapan? We're looking forward now. Bulan Oktober pun penjarakan PNP pun dalam keadaan e-pembelajaran seperti ini, dengan keadaan penjarakan sosial. Apa nasihat Dr. Hazanah kepada Dr. Hazanah sendiri dan kepada warga pendidik di luar sana? And that would be your final word, insyaAllah. Okay, terima kasih Dr. Rayhana. Dr. Rayhana ni memang manis, dia punya bahasa dia, suka dengar. Oh ya ke? Alhamdulillah. Okay, jadi sebelum kita bersurai, kalau tengok dekat background yang saya letak ni gambar kartun apa? Okay, jadi kartun Minecraft ni, anak-anak saya suka main Minecraft. Jadi sebenarnya saya sengaja pilih ni kerana Minecraft ni dia semua benda objeknya adalah 4 segi. Dia tegak, dia punya pasak-pasak dia pun semua tegak, dan itu sebenarnya ada satu signal kepada kita bahawa kadang setengah benda tu dia 4 segi. Bukan semua benda yang kita nak buat itu bulat. Ya, ada benda yang kita nak buat itu bersegi-segi dan susah. Jadi dalam e-pembelajaran, macam masa PKP ni saya rajin tanam sayur ya. Jadi dalam e-pembelajaran sama macam kita tanam sawi. Saya tanam sawi banyak, tanam bayam banyak. Jadi e-pembelajaran ni macam kita tanam sawi. Apabila kita tanam sawi, pasti akan tumbuh rumpai. Rumput mesti tumbuh bersama dengan sawi. Maka apakah dengan rumpai itu kita tidak mahu kita dah tak nak bertanam sawi. Right. Okay? Jadi kalau kita tidak bertanam sawi, maka apa yang kita dapat hanyalah rumpai. Kalau kita memilih, ya, sebab e-pembelajaran ini ada kalanya macam kita boleh pilih, kita nak yang macam mana, kita nak yang gila-gila ke, yang berusaha bersungguh-sungguh kan, kalau macam Dr. Syahrul Mizan punya sesi webinar. Memang gila-gila betul dia buat, dia punya e-pembelajaran. Jadi kalau kita bertanam sawi, akan tumbuh rumpai, apakah kita dengan sebab tumbuhnya rumpai, maka kita tidak mahu lagi bertanam sawi. Masya Allah. Terima kasih banyak. Ada komen daripada kawan kita, saudara Imran.
Quote from Dr. Hasanah 2020, jangan kita rugikan pelajar yang masuk awal. Saya rasa ini petua yang amat baik sebab ianya bersangka baik dengan keadaan dan konteks pelajar. So I think that's a very important point. We should give credit. Kita beri I can't speak Malay now. Kita perlu beri insentif kepada pelajar yang masuk awal dan bukan penalize mereka kerana mereka masuk awal, jadi mereka terpaksa tunggu hingga pelajar lain masuk juga. So saya rasa satu falsafah yang sangat penting. So bagi pihak pengajaran dan pengurusan pengajaran, khasnya Prof Insinyur Dr. Ahmad Kamal yang tak dapat hadir kerana ada urusan lain di Melaka, program lain di Melaka, dan pihak pengurusan pengajaran, kami mengucapkan beribu-ribu, berjuta-juta, tinggi lagi, berbilion-bilion terima kasih kepada Dr. Hasanah kerana sesi perkongsian pagi ini, dan semoga perkongsian kita nombor satu mendapat berkat, nombor dua memantapkan lagi motivasi kita as we are approaching semester pertama bulan Oktober nanti, insyaAllah. Untuk bukan saja menyediakan diri kita dari segi konten pembelajaran kandungan, tapi juga dari segi spiritual kita, minda kita, jiwa kita, bagaimana kita approach kekangan yang kita akan hadapi nanti, mungkin kekangan yang sama, mungkin kekangan yang baru. So dengan motivasi daripada dan macam tazkirah Jumaat hari ini ni, dengan perkongsian kita hari ini, diharapkan ada perubahan minda juga yang berlaku di kalangan pendidik, insyaAllah. Okay, so terima kasih banyak Dr. Hasanah dan terima kasih kepada semua yang hadir sama. So kita sudahi tadi, lupa nak mulakan dengan surah Al-Fatihah, minta maaf. Kita sudahi dengan surah Wal-As. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Please look forward to our next webinar series in September, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.